tekanan dan serangan dari banyak penjuru, termasuk orang-orang Islam yang tak faham keadaan di Malaysia dalam isu kalimah Allah. Mereka cari orang-orang yang beragama Islam yang sebenarnya tidak tahu keadaan setempat, tetapi mereka dengan sengaja memberikan pandangan mereka tanpa mengetahui apa sebenarnya isu setempat, apa sebenarnya masalah kalimah Allah dengan bahasa Melayu dan sebagainya. Jadi mereka berpegang pada pandangan di tempat lain bahasa Arab boleh, maka di Malaysia pun boleh. Itu membuat fatwa-fatwa yang cukup superficial, yang tidak melihat keadaan setempat. Bagi saya bertentangan dengan kaedah membuat fatwa. Berpegang teguh pada nilai-nilai integriti, kesantunan, kerendahan hati, kesabaran, keramahan dan itqan dalam menjalankan tugas dakwah, walaupun keadaan semasa memberi cabaran hebat kepada para da'i dan pejuang Islam yang ikhlas. Yang ke-10, pandai menentukan keutamaan fokus kerja dakwah. Ini masalah prioritization, melihat apa yang harus diberikan perhatian dahulu. Yang ke-11, sanggup menjalin kerjasama atau mengakses kepakaran luar untuk memperkaya mesej dakwah yang disampaikan dalam bentuk ilmu pengetahuan Islamik dan semasa dalam pelbagai bidang supaya isi yang ditampilkan melalui teknologi maklumat itu mempunyai kemantapan ilmu, keluasan cakupan, kebijaksanaan berhujah dan gaya persembahan yang menarik generasi era internet ini. Kesimpulan, ibarat melengkapkan sebuah angkatan tentera yang lengkap. Saya menggunakan sekarang ini metafora peperangan. Ya, jadi peperangan bukan dengan senjata lah, dengan ilmu, dengan teknologi, dengan senjata-senjata dan peralatan serta kepakaran teknikal yang canggih untuk berperang dengan musuh-musuh yang lebih canggih dengan menggunakan cara berperang yang terkini. Suatu strategi yang besar perlu disusun oleh pihak-pihak yang bertanggungjawab menjalankan dan menguruskan dakwah. Tidak ada lagi business as usual. Now it's business unusual. Sudah tentu peruntukan keuangan yang mencukupi dan peralatan yang terkini menjadi syarat kejayaan dalam menyusun strategi dakwah masa kini. Jadi saya sokong supaya budget untuk ini ditambah lagi. Kalau tidak, kita akan kalah sebab peningkatan teknologi ini dan kepakaran memerlukan sumbangan dana yang agak besar. Program-program latihan dan pendedahan di luar negara perlu ditambah berlipat ganda. Dalam era globalisasi, kerjasama antarabangsa amat diperlukan. Umat Islam di Malaysia sedang dikepung dan diserang oleh musuh-musuh besar dengan senjata-senjata yang baru. Situasi ini menuntut suatu perancangan strategik yang bersifat global, transnasional, ummatik, futuristik dan berskala besar. Ini adalah cita-cita yang ideal dan dalam proses berhijrah ke arah matlamat yang ideal itu banyak kelemahan-kelemahan kemanusiaan. Bukan teknikal, tadi kita fokus pada yang teknikal, tetapi kelemahan-kelemahan kemanusiaan dari segi sikap, minda, kelengkapan, ilmu pengetahuan, etika kerja dan pembentukan syakhsiah para da'i yang berjiwa Islamik tidak perlu tunggu kehadiran kapal-kapal perang yang besar serta lengkap dengan senjata-senjata nuklear. Peperangan Badar mengajar para pejuang Islam zaman berzaman bahawa faktor pertolongan dari tentera Samawi bergantung pertama sekali kepada kemurnian niat mencari keredaan ilahi. Itu yang pokok pangkalnya. Kekentalan semangat juang, kerja berpasukan dan berdisiplin tinggi, motivasi yang suci dari roh jihad fi sabilillah dan kepatuhan serta ketaatan yang tidak berulah bagi kepada arahan pemimpin tertinggi. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pagi ini dan saya mohon berbuat maaf sekiranya ada sesuatu yang tidak kena pada tempatnya.
semua yang baik itu datang daripada Allah. Saya sebagai hamba Allah merasa sangat-sangat bertuah berada di kalangan para da'i. Dan sebagaimana saya katakan, saya bukanlah pakar dalam bidang ini, tetapi sekadar menyampaikan dan berkongsi keprihatinan saya tentang masa kini dan masa depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Tan Sri Profesor Dr. Muhammad Jamal Hassan, Sebelum Universiti Islam Dr. Bahasa Malaysia, di atas pembentangan yang sebentar tadi. Jadi berdasarkan kepada apa yang disampaikan oleh Tan Sri Profesor tadi, walaupun singkat tetapi memberi makna yang begitu besar kepada kita. Profesor telah memberikan clue-clue, telah memberikan beberapa isyarat kepada kita tentang topik-topik penting yang perlu kita bincangkan, yang perlu kita bahaskan dalam nak menjana Teknologi Da'i ini. Jadi mudah-mudahan selepas daripada ini kita dapat cerahkinkan, kita dapat detailkan apa yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Profesor tadi, untuk kita sama-sama garap secara bersama supaya kita dapat realisasikan bagi kita berhadapan dengan cabaran teknologi maklumat yang begitu dahsyat di luar sana. Kalau kita lihat bagaimana Bollywood dan Hollywood menguasai media, dan sekarang ni Korean Wood pula. Anak-anak muda kita begitu teruja dengan filem-filem drama Korea. Malah isteri-isteri kita pun sibuk tengok filem Korea, termasuklah suami-suami sekali. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala, di manakah filem Islam? Ini cabaran kepada kita. Dan kemunculan yang lebih jelas seperti yang disebut oleh Datuk tadi, oleh Tan Sri tadi, menjelaskan kepada kita sebenarnya kita telah bermula. Tetapi terlalu banyak ruang-ruang yang perlu diisi, dan kita perlukan tenaga yang ramai, jentera yang ramai, dan perlukan kewangan yang ramai bagi menjayakan kandungan kepada persembahan kita di kaca TV, di laman-laman web dan sebagainya. Saya pernah berbincang dengan seorang pegawai di Dinas semasa mengunjungi mereka di sana. Antara masalah dunia perfilman kita pada hari ini, kita ada penerbit, kita ada pengarah filem, pengarah drama, tapi kita ketandusan penulis skrip. Kita ketandusan penulis skrip drama Islam, filem Islam. Jadi adakah berkemungkinan suatu masa nanti kita lihat bagaimana para hufaz kita menjadi penulis skrip, para graduan di bidang syariah pun menjadi penulis skrip drama. Jadi nampak dari ini tuan-tuan, ini merupakan cabaran-cabaran yang kita tengahkan supaya kita dapat melahirkan filem-filem Islam dan drama-drama Islam, animasi Islam. Kalau kita tengok Upin dan Ipin itu macam dah bagus dah. Cumanya kalau dapat lagi keseluruh panjang lagi cantik. Kan? Sebab mesejnya, moralnya amat menarik, dan bukan hanya sekadar di Malaysia tetapi di Indonesia juga begitu popular dengan Upin dan Ipin ini. Kan? Jadi ia merupakan satu saluran media yang begitu menarik untuk mengajak anak-anak kita memahami Islam. Seperti mana Barat menggunakan animasi untuk menjauhkan anak-anak kita dengan jati diri kita sebagai orang Islam, sebagai seorang Melayu di negara kita. Jadi untuk seterusnya tuan-tuan, Tan Sri tadi berbisik dengan saya, dia kata dia bersedia sekiranya ada daripada kalangan tuan-tuan ingin bersoal jawab, sebab kita ada masa lebih kurang 5 minit bersama-sama dengan Tan Sri. Silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Prof. Muhammad Kamal dengan keputusan yang cukup baik. Saya Ismail Mina bin Haji Ahmad daripada Penang. Tanpa pergi satu persatu, muka awal Prof ada menyebut soal dunia global, globalisasi dalam maksud pemikiran pasca modernisme. Dan di dalam bukan syarah Puan Ringkas. Ringkas. Prof Osman ada menyebut mengenai jaringan Islam liberal Indonesia dengan beberapa nama antara Gus Dur kalau tidak salah saya.
antara ini kawan Prof. Osman, Prof. Kamal, mudah-mudahan berucap nur, saya lah. Mungkin Prof. Terlepas pandang bahawa gerakan liberalisme Indonesia sudah pun menyeberangi Selat Malaka. Mereka telah landing di IKD, Institut Kajian Dasar, yang mana Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah founder pengasas kepada IKD. Saya minta komen Prof. Osman, Profesor Kamal Muhammad Kamal, guru saya mengajar bahasa Arab, bahasa Universiti Melayu. Okey, terima kasih. Kemudian, apakah pandangan Prof. Kamal bahawa faham liberalisme agama sudah pun masuk ke Malaysia melalui Institut Kajian Dasar? Nombor 1. Nombor 2, bahawa faham liberalisme agama ini bukan sahaja daripada luar, tetapi sudah ada pemikiran liberal ini di dalam kepimpinan pemerintah sekarang. Kita baru dengar beberapa hari yang lepas bahawa seorang ahli politik mengatakan saya ialah seorang liberal, disokong pula oleh seorang ahli politik lagi bahawa dia adalah liberal progresif. Soalan, apa pandangan Prof bahawa faham liberalisme agama sudah ada di dalam pemikiran pemerintah? Kemudian soal dana asing. Dana asing memang betul, tetapi di dalam Malaysia golongan liberal ini sudah menerima dana asing daripada Asia Foundation, daripada Sasakawa Foundation, daripada Konrad Adenauer Foundation, KAFTO, daripada NED. Ini saya rasa cukup bahaya. Seperti mana Prof. Kamal kata, kita kena jaga akidah Al-Islam wal Jamaah. Allah, Okey, kita terima komen kasih. pandangan. Kita kumpul dulu, Prof. Mungkin yang kedua, silakan. Sebelum saya beri ruang kepada Tan Sri menjawab, yang kalau boleh kita fokus kepada tajuk, silakan. Ucapan kita pada hari ini bertajuk Da'i Berkualiti Islam di Hadrat. Assalamualaikum. Prof, saya nak tanya satu ya, Prof. With all this teknologi yang ada, bagaimana you nak teknologi ni guna dalam cara Islam, tak guna macam mereka guna. Kalau gunakan, kita bagi pada pendakwa, dan kepada jadi bagaimana nak pastikan teknologi itu tidak terlanjur macam yang salah gunakan. Itu yang sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih. Saya rasa cukup tuan-tuan untuk kita bagi ruang kepada Tan Sri untuk memberikan jawapan. Silakan. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Ismail Mina yang memberikan maklumat-maklumat terkini kepada saya apabila saya mengatakan bahawa gerakan liberalisme cuba untuk menyeberangi Selat Melaka, rupanya mereka sudah menyeberangi. Jadi kalau Ustaz Ismail dia ada submarine dia sendiri, ada kapal selam. Saya tak ada kapal selam, jadi saya tak tahulah. Jadi radar saya itu di atas saja. Ustaz Ismail radar dia sampai ke bawah. Jadi dia nampak, saya tak nampak. Ataupun buat-buat tak nampak. Yang sebut tentang Cak Nur, saya kenal Cak Nur almarhum. Mudah-mudahan sebelum beliau meninggal, mudah-mudahan ada perubahan, insya-Allah ya. Tetapi sejarah mencatatkan bahawa memang faham liberalisme Indonesia itu mendapat input yang dokongan daripada Gus Dur, Cak Nur, dan sebelum itu mungkin juga landasan pemikiran rasional ini diasaskan oleh almarhum Dr. Harun Nasution sendiri. Kan? Fahaman rasionalisme ala Mu'tazilah, ya? Neo-Mu'tazilah. Dan neo-modernisme itu menjadi asas kepada perkembangan liberalisme.
di Indonesia dan mereka memang luas penyebarannya. Kalau dah sampai di sudah seberang dan sekarang ini sudah juga sebagaimana yang Ustaz Ismail mengatakan, pemikiran yang agak liberal, progresif juga ada di kalangan pemimpin. Pertama, saya ingin kita harus buat kepastian apakah yang mereka maksudkan dengan liberal progresif itu. Sebab perkataan liberal dan progresif mempunyai banyak pengertian. Sekiranya pengertian mereka itu sama dengan pengertian liberalisme ala JIL, Jaringan Islam Liberal, maka kita harus memperbaiki keadaan itu. Dan tadi pun saya telah juga menyinggung perlu adanya dakwah ke atas itu supaya orang-orang atasan, pemimpin politik tidak membuat statement-statement yang bercanggah dengan kedudukan Islam di Malaysia, dengan kedudukan Sunni yang tergugat di Malaysia. Jadi pihak pemimpin politik yang muda-muda mestilah lebih berhati-hati dalam membuat statement. Barangkali perlu ada suatu, dan saya bersedia untuk menjadi gurkanya nanti kalau ada dibuat satu pertemuan untuk pemimpin politik, ahli-ahli kabinet, supaya kita beri penerangan kepada mereka. Sebab pada pandangan saya, mereka mungkin tidak mendalami pemikiran JIL umpamanya. Mereka tidak membuat kajian tentang sejarah kemunculan JIL, siapa yang bermain dengan JIL. Saya pernah buat 2 jam interview dengan Ulil Absar. Ulil Absar ini kan hebat namanya. Dan beliau ialah pemimpin liberalisme JIL. 2 tahun sudah saya buat interview dengan dia selama 2 jam di Jakarta, di pusatnya. Jadi kita harus tahu pemikiran-pemikiran dia. Dan kita boleh, tentu sekali boleh melayari laman-laman mereka. Jadi saya tidak tahu Ustaz ya, apakah yang mereka maksud bila dia kata I am a liberal. But liberal ini kalau di barat, suatu yang amat positif berbanding yang konservatif. Kalau umpamanya di England, golongan Labour Party itu dianggap liberal. Ya? Kalau yang bukan Labour itu konservatif. Jadi dalam konteks mereka, liberal itu kalau di Amerika, kita lebih senang berhadapan dengan orang liberal di Amerika. Mereka ini biasanya dalam parti Demokrat, yang konservatif dalam parti Republican. Nah, Republican ini cukup kuat penentangan terhadap Islam dengan sokongan daripada Zionist Christians, dengan neocon dan sebagainya. Ini orang-orang Republican yang bukan liberal. Jadi istilah liberal dalam konteks politik barangkali lebih positif. Tapi liberal dalam konteks pemikiran keagamaan itu cukup bahaya. Jadi apakah mereka sedar bahawa ucapan-ucapan, saya tidak tahu kepada siapa ini dirujukan, tapi Ustaz Ismail mungkin lebih mengetahui. Jadi kita perlu engage orang-orang seperti itu supaya mereka sedar bahawa liberalisme dalam bidang pemikiran agama, amalan agama ini cukup besar bahayanya. Tetapi liberalisme dalam bidang politik, dalam konteks barat, itu agak positif. Jadi biarlah mereka tahu perbezaannya. Tentang dana asing, ya, terima kasihlah diberitahu tadi Alfred Konrad Adenauer memang pernah memberi sokongan, dan kalau di Indonesia, Asia Foundation dan lain-lain lagi lah, front yang memberikan dana. Jadi itu bagi saya maklumat lah. Sekarang ini saya jadi murid pada Ustaz Ismail lah. Jadi Ustaz Ismail jadi saya punya guru dengan maklumat terkini. Sebab saya tak ikut benda-benda macam ini. Tak ada masa nak main permainan ini. Yang kedua, soalan yang kedua tentang satu soalan cakap cukup baik, iaitu kita menggunakan teknologi maklumat.
dan memang sudah tak mungkin dapat disekat. Walaupun ada usaha di negeri China, tak boleh itu, tak boleh ini, tapi dia akan cari jalan juga mengatasi. Jadi lebih baik kita mengatakan bahawa memang sukar untuk menyekat kebebasan menggunakan internet zaman ini. Jadi kita hendaklah bersedia dengan etika komunikasi, etika dalam media. Di situ ujian pada kita. Kalau mereka menipu, tidak berarti kita harus menipu. Kalau mereka menggunakan cara-cara yang biadab, tak semestinya kita biadab. Kalau mereka menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan akhlak, kita balas dengan billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang lebih baik. Kerana ini sebagai da'i, kita tidak terlepas daripada akhlak karimah, dan sebab akhirnya yang menentukan kemenangan bukan kita, tapi Allah. Dan Allah lihat bagaimana kita bermain. Kalau kita bermain mengikut maqasid syariah, mengikut ahkam syar'iyyah dan juga akhlak karimah, insya-Allah kita akan mendapat nasrun minallah wa fathun qarib, insya-Allah. Itu jadi isunya ialah adab dan etika dalam penggunaan. Itu harus diberikan suatu perhatian. Sebab anak-anak kita ini terikut-ikut dengan cara yang ada di barat, yang memang bebas, yang memang liberal, yang memang terlepas daripada norma-norma akhlak. Ini suatu cabaran kepada kita, kepada ibu bapa. Jadi kita hendaklah memberi perhatian. Ini saya terima kasih kerana satu topik yang sangat penting, akhlak dalam penggunaan teknologi maklumat. Terima kasih. Tan Sri Datuk-Datuk Tuan-Tuan dan Puan-Puan, itulah ulasan daripada Tan Sri berkenaan isu yang dibangkitkan. So kita masih ada masa lebih kurang 10 minit. Jadi saya buka masa kepada tuan-tuan untuk soalan yang seterusnya. Kita melihat dimensi teknologi pada hari ini. Dari sudut bentuknya bagaimana, kandungannya bagaimana, dananya dari mana. Ini betul-betul yang kita fikirkan. Dan saya juga melihat dalam konteks teknologi ini dari segi hukum hakam. Dari segi hukum hakam pun kita kena lihat juga supaya dia akan merangsang teknologi ini digunakan. Mungkin hari ini anak-anak Gen Y ini sudah berfikir bagaimana Ustaz ya, kalau di masjid itu semasa berkhutbah itu boleh ada suara, ada muzik iringan supaya khutbah itu jadi mantap. Jadi ini saya fikir ulama-ulama kita kena berfikir. Kan ini idea gila-gila, tetapi budak generasi Gen Y hari ini mula dengan gila-gila. Tapi akhirnya menjadi suatu ikutan. Hari ini kita sudah ada skrin di masjid, ada slide. Sementara kita menunggu tuan-tuan, rakan-rakan kita untuk sesi soal jawab. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Arsyad dari Universiti Malaysia Perlis. Ini bertanya, kita akan jadi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi hari ini kita dalam proporsi kita buat pertemuan dan kita masih lagi terdapat dalam masyarakat kita ada perpecahan di kalangan ummah kita, khususnya dalam perpecahan parti. Bagaimanakah kita akan kembali kepada perpaduan, unity is strength. Dan mungkin kita juga akan insyaAllah sama-sama kita tingkatkan dan kita dakwah kita untuk menyelesaikan masalah kita dulu, barulah kita pergi kepada pihak-pihak yang lain untuk menteraskan segala benda anasiah-anasiah yang buruk. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Yes. Satu lagi. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pun salah satu konsep dakwah juga ni kena pegang. Pak Mike kalau dah tahu lah, memang besar kena ada mic banyak sikit. Kena ambil perhatian lah kali sebab ada kadang-kadang kita tak fikir orang-orang yang berlainan daripada kita yang hadir. Tapi saya nak bertanya satu soalan. Kenapakah kita sentiasa bergolak ataupun tidak ada satu kesepakatan dalam mengeluarkan satu-satu fatwa, terutama di dalam Malaysia? Dan perkara ini kalau kita lihat juga kadang-kadang menyebabkan perpecahan berlaku. Dan kadang-kadang kalau kita melihat dai-dai kita sendiri pun, saya lebih tertarik kepada penceramah tadi, pemikiran yang kreatif dan mesti kita kena buat satu anjakan paradigma. Ustaz-ustaz kita pada hari ini dia lebih pegang konsep buatlah apa yang kita ada tu buatlah, ikut je lah. Bermakna dia tidak ada persediaan untuk nak buat satu lonjakan ataupun untuk membuat perubahan dalam menghadapi dunia hari ini. Dan yang kedua, saya rasa macam tadi memang betul kita tidak ada penulis-penulis yang intelektual lah dalam bahasa Malaysia ni. Apabila saya nak mencari sesuatu maklumat dalam keadaan saya yang seperti ini, saya terpaksa pergi ke Google Search. Bila pergi ke sana, dapat macam-macam lah. Kadang-kadang yang Kristian dengan menggunakan bahasa Melayu yang sebut kataan Allah dan kita mudah dia. Tapi keadaan ini, tidakkah ada penceramah kita ni? Apa pendapat penceramah kita tentang keadaan ini berlaku? Bermakna tidak ada kesepakatan di dalam mengeluarkan sesuatu fatwa. Faham lain, erot lain. Contoh yang paling dekat, bocor-bocor. Terima kasih kepada sahabat kita Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azri Prof ni sifu saya ni. Prof, saya tertarik bila tadi bahagian Prof ada menyebut bahawa teknologi maklumat ini sukar disekat. Walau apa pun yang kita buat, kita mungkin tak dapat menyekat. Bahkan kalau kita merujuk kepada SKMM atau MCMC sendiri, melahirkan kesukaran mereka untuk menyekat kepada FB yang ke arah melawan Islam ataupun serangan kepada Islam sendiri. Saya nak tanya kepada Prof tentang when you mention about ethics, there's a new istilah yang disebut ini sebagai netik yang sudah pun digunakan di barat tentang netics ataupun the networking act.